Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya untuk ayat 50, 51, 52. Saya perlu umumkan di sini apakah objektif kita. Saya mengharapkan agar objektif kita adalah mengambil teladan sebanyak-banyaknya daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan walaupun tidak dapat menghabiskan surah Yusuf, jangan kecewa, jangan sedih. Sebab tanya diri masing-masing, nak pengajaran ke atau sekadar nak tahu cerita? Maka saya harap semua kita memandang kisah Nabi Yusuf dengan satu mata pandangan, ayatun lisailin, orang yang bertanya tentang apakah kaitan kisah ini dengan kehidupan saya. Adakah pada ayat 50 ini ada teguran-teguran dan pesan-pesan ilahi kepada saya? Jadi saya harap kita menggunakan paradigma ibrah ini insya-Allah. Dan saya ingin menegaskan bahawasanya setiap ayat yang kita bakal baca adalah ayat-ayat Allah yang bercakap mengenai 3 perkara. Ayat-ayat kisah ini dia ada 3 sasaran. Yang pertama sekali, Allah nak cerita pasal Nabi tu ataupun individu yang telah wafat berkenaan. Allah Ta'ala nak bawa cerita dia daripada masa lampau ke masa kita sekarang 2020. Allah Ta'ala nak kita ada tokoh an'amta alaihim. Allah nak kita belajar daripada al-maghdubi alaihim. Allah nak kita berjaga-jaga dari perangai ad-dhalin. Allah nak kita ambil teladan daripada sejarah. Ini dimensi pertama, berinteraksi. So apa yang kita nampak sekarang ayat 50 dan seterusnya adalah cerita Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf. Yang kedua, tolong jangan nampaknya cerita Nabi Yusuf. Cuba sedaya upaya nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ayat-ayat Nabi Yusuf. Dan ini adalah tadabbur. Maksudnya apa? Satu perkara yang tidak mudah dilakukan kerana ia memerlukan kepada penelitian dan pemerhatian yang mendalam. Jadi ada yang mampu saya lakukan, ada yang anda, tuan-tuan, puan-puan sekalian kena lakukan sendiri. Kena berfikir dan merenung sendiri. Di manakah kisah Yusuf ini menggambarkan perjuangan Nabi, cabaran Nabi SAW hadapi di Mekah ketika surah ini diturunkan. Kerana kita faham satu perkara, tidak ada kisah diturunkan melainkan bersesuaian dengan suasana perjuangan Nabi SAW. Setiap cabaran Nabi hadapi dan tekanan yang Nabi hadapi physically dan mentally, Allah Ta'ala sangat memahami. Lalu Allah menurunkan Quran 10 ayat, 20 ayat, satu surah yang bersesuaian, yang responsif, yang benar-benar memberikan kekuatan dan syifa kepada Nabi dan para sahabat ketika itu. So kita kena cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirah Nabi di celah-celah di sebalik tabir ayat-ayat mengenai Nabi Yusuf alaihi salam. Yang ketiga, dan ini lebih penting, iaitulah paradigma ibrah yang telah saya sebutkan tadi. Di mana saya dalam ayat berkenaan? Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku tuni bihi. Raja berkata kepada pegawai-pegawainya, tolong bawa keluar Yusuf daripada penjara. Beliau tidak sepatutnya berada di penjara. Tafsirannya, takbirannya kepada mimpi saya menakjubkan ketika orang lain yang saya letakkan harapan gagal untuk mentafsirkan mimpi saya. Falamma ja'ahu ar-rasul qala irji' ila rabbika fas'alhu. Apabila utusan raja datang ke penjara yang menyimpan Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam sudah 8 hingga 10 tahun ini. Bayangkan tuan-tuan merengkuk dalam penjara 8 hingga 10 tahun. Tuan-tuan dan saya hanya duduk di rumah baru sebulan 2. Itu pun dah rasa penjara, tetapi kita boleh makan ikut suka kita. Kita masih boleh buat macam-macam dalam rumah kita, tuan-tuan. Dalam penjara apa benda sangat boleh buat. Tiba-tiba datang pegawai penjara bawa surat pengampunan, bawa surat pembebasan daripada tuanku raja. Siapa tak seronok dan siapa tak nak keluar daripada penjara? Daripada satu hadis Sahih Bukhari, tuan-tuan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika aku tinggal dalam penjara selama mana Yusuf AS tinggal dalam penjara, kemudian datang utusan Allah
aku akan bertindak kepada panggilan daripada utusan Allah berkenaan, yakni daripada raja yang mengutuskan untuk aku keluar daripada penjara itu. Aku akan sahut keinginan raja, iaitu keluar daripada penjara dan membantu. Ini peluang, tuan-tuan. Hadis Nabi ini tidak menunjukkan Nabi kurang daripada Yusuf alaihissalam. Yusuf lebih sabar dan Nabi tidak sabar. Tidak. Hadis Nabi ini kita kena faham bahawasanya Nabi sangat humble. Nabi sangat merendah diri. Walhal Nabi adalah khatim al-mursalin. Nabi adalah sayyidul anbiya. Nabi adalah rasul yang terbaik. Tetapi Nabi menampilkan satu akhlak baginda merendah diri kepada Yusuf alaihissalam. Walhal baginda lebih daripada para anbiya terdahulu dalam beberapa perkara. Ya. Satu perkara yang kita belajar di sini adalah kepentingan memelihara diri daripada fitnah. Selagi fitnah itu berlegar, bersihkan dirimu dengan apa jua cara. Yusuf tidak mahu terpalit dengan pelbagai tohmahan dan tuduhan yang fitnah. Ya, apabila keluar, maka bersihkan dulu nama saya. Ya, dan jangan bersihkan nama saya dalam mana-mana suruhanjaya siasatan dengan saya ada kat situ. Dengan saya dibebaskan terlebih dahulu. Kejap lagi orang akan kata saya yang ada kuasa kerana duduk dekat dengan raja mempengaruhi siasatan suruhanjaya. Subhanallah. Biarkan depa buat kerja depa. Kita jangan interfere, kita jangan masuk campur. Sama ada raja maupun saya. Subhanallah. Jadi Yusuf meminta kepada utusan raja, baliklah kepada tuanku kalian, beritahu mereka, tolong tanya wanita-wanita itu, alif lam ma'rifah, wanita-wanita itu. Yusuf tak kata semua wanita. Inna rabbi bikaidihinna alim. Wanita-wanita itu ada rencana mereka buat sebenarnya. Saya tak nak sebut siapa, saya tak nak sebut apa. Allah lebih tahu siapa, Allah lebih tahu apa rencana diorang. Saya tak nak kata benda-benda tak elok. Ini akhlak Nabi Yusuf AS. Nabi jaga mulut Nabi daripada menyebut wanita-wanita yang curang kepada suami masing-masing lalu tergoda kepada saya 8 tahun lepas. Tak. Ini bukan ungkapan Yusuf AS. Sedangkan wanita-wanita ini sudah berperangai seperti Imra'atul Aziz. Tergoda dan mahu mendekati dan melakukan perbuatan sumbang dengan Yusuf AS. Tapi baginda tetap menjaga mulutnya kepada musuh-musuhnya. Inna rabbi bikaidihinna, bandingkan dengan ucapan Al-Aziz. Al-Aziz siap kata, ya, wanita-wanita ni memang beginilah, suka sangat buat tipu daya kepada suami masing-masing, curang kepada suami masing-masing. Kita masih ingat kan ungkapan Al-Aziz apabila isterinya terbukti salah? Tetapi ini bukan ungkapan Yusuf alaihissalam. Dan perhatikan, Yusuf tak kata pun tolong tangkap, tolong siasat Zulaikha. Dia dalang semua benda ni. Dia punca saya terpenjara begini. Ya, tolong tangkap dia. Yusuf tidak mahu hanya Zulaikha saja dipersalahkan. Sebab isunya sekarang saya difitnah. Saya perlu bebas daripada tuduhan ini. Soal siapa yang terbabit, maka tidak perlu dibataskan hanya kepada satu orang individu. Kerana peristiwa terluka jari membabitkan wanita-wanita ini adalah peristiwa di mana wanita-wanita ini mendengar ungkapan Zulaikha, kalau namanya Zulaikha, di mana Zulaikha kata fasta'sam. Yusuf ini benar-benar orang memelihara dirinya, tapi aku akan goda dia dengan apa jua cara. Sama ada dengan cara keras, cara dia tak rela sekalipun. So cukup dengan penyaksian wanita-wanita ini tentang kejujuran Yusuf. Yusuf tidak pun menggoda Zulaikha, dapat daripada wanita-wanita, tak invite Zulaikha pun tak apa. Yusuf alaihissalam tidak berdendam. Cukup penyaksian wanita-wanita ini tanpa perlu menyebabkan Zulaikha terlalu rasa bersalah. Dia boleh menyebabkan dia diperas dan seumpama dengan. Subhanallah, akhlak Yusuf alaihissalam. Lalu daripada ayat 50 kita bergerak kepada ayat 51. Dan sebagaimana saya pesan tadi, cuba tengok dimensi kedua apabila kita masuk ayat 51. Ayat 51 menceritakan pengakuan wanita-wanita Mesir. Yusuf alaihi salam kami tak kenal walau sedikit keburukan.
Dia tidak pernah berkata sesuatu yang tidak baik. Kami telah mendapati dia tidak ada walau satu inci isu integriti. Inilah pengakuan wanita-wanita Mesir dalam mahkamah yang raja telah panggil mereka untuk disiasat. Selepas 8-10 tahun ia berlalu. Juga pengakuan ketua kepada wanita-wanita urus dia kepada program. Iaitulah Zulaikha sendiri membuat pengakuan. Yang Yusuf ini la minas sadiqin, orang yang benar. Jadi cuba letakkan diri anda di dimensi yang kedua saya sarankan tadi. Agaknya ayat ni bercerita pasal sirah Nabi. Pasal Nabi di Mekah waktu itu yang juga menyaksikan orang yang waras berfikir. Takkan kata Nabi berdusta bila menyampaikan Quran. Kerana 40 tahun Nabi duduk dengan orang-orang Quraisy. Nabi bukan duduk dalam rumah. Nabi berniaga pula tu 28 tahun. Orang-orang Quraisy, ya, ketika Nabi himpunkan di Bukit Safa untuk declare dia Rasulullah, Nabi kan tanya, kalau saya habaq pada kalian di belakang gunung Safa ini ada tentera yang mahu menyerang Makkah, adakah kalian akan membenarkan saya? Seluruh penduduk Makkah, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan mengiktiraf, kami percaya kepadamu. Kami tidak pernah mengenal daripadamu keburukan. Hampir sama dengan ungkapan di sini. Kami tak pernah mengenalimu pendustaan. Ma'alimna alaihi min su'. Subhanallah. Jadi orang yang melawan Nabi SAW adalah orang yang tak waras sebenarnya. Mereka buat-buat tak kenal Nabi. Mereka butakan mata mereka daripada Nabi yang mereka kenal. 40 tahun berbanding baru setahun dua Nabi memperkenalkan dirinya sebagai seorang Rasul. Mustahil orang yang tak pernah berdusta 40 tahun tiba-tiba berdusta apabila umurnya 40 ketika mengatakan dia Rasul. Dan yang kedua tuan-tuan, kita belajar daripada ayat 51. Ya, musuh-musuhmu satu hari nanti akan bertaubat. Siapa tahu? Maka jagalah mulut itu daripada memberikan label yang bukan-bukan. Hari ini kamu benci, bencilah. Kerana dia telah melengkapkan syarat-syarat untuk dibenci barangkali. Tetapi reserve lah sikit. Kita tak tahu satu hari nanti dia akan meminta maaf. Dia akan memulangkan apa yang dia telah hilangkan daripada kita. Dia bertaubat kepada Allah. Dahulu dia kafir, sekarang dia mukmin. Kerana ayat 51, ayat 52, ayat 53 adalah ungkapan penyesalan Zulaikha Imra'atul Aziz dan ungkapan beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Tuan-tuan, ungkapan ini ayat 53 menunjukkan Zulaikha mengakui waktu itu 8 tahun lepas dia tidak boleh mengawal emosi dan hawa nafsunya. Aku tak boleh nak kawal. Ubarri'u nafsi, aku tak boleh nak beri daripada nafsu syahwat kebinatangan itu. Dan waktu itu nafsuku mengarah kepada aku untuk melakukan as-su', keburukan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali nafsu yang Allah Ta'ala beri rahmat. Ya, Zulaikha merujukkan nafsu yang kedua ini, nafsu yang baik, nafsu mutmainnah, nafsu lawamah yang mencela perbuatan jahat yang dilakukan, merujuk kepada Yusuf alaihi salam. So ayat 53 kita belajar tentang dua jenis nafsu. Nafsu yang buruk namanya ammarah, nafsu yang baik namanya lawamah, dan seterusnya nanti kita akan belajar nafsu mutmainnah. Ya, tuan-tuan, ayat 53, ayat 51 mengajar kita ada lagi saki-baki agama dalam masyarakat Mesir. Masyarakat Mesir menyembah berhala. Masih lagi ada benda-benda baik mereka waris. Sebelum ini ada terputus sedikit ketika saya berbicara tentang Mesir, yang mana ketika Nabi Yusuf alaihi salam telah diutuskan ataupun dibawa ke sana. Mesir pada waktu itu adalah Mesir yang rakyatnya sebagaimana yang Nabi Yusuf alaihi salam telah
sebutkan di dalam penjara, iaitulah kaum yang menyekutukan Allah, ya, tidak ubah seperti orang-orang Quraisy yang menyekutukan Allah. Tetapi tidak boleh dinafikan dalam tutur bicara seharian mereka masih ada unsur-unsur yang menunjukkan negara ini pernah didatangi oleh risalah tauhid. Dan kalau kita belik kepada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, baginda pernah diutuskan di sana. Dia boleh belik semula hadis di mana tentang kisah Nabi Ibrahim ke Mesir bersama dengan Sarah radhiyallahu anhuma. Jadi ajaran Nabi Ibrahim ya barangkali pernah sampai kepada pemerintah Mesir, ya, tetapi itulah manusia, ia akhirnya berlalu, diabaikan. Tetapi ayat 51 dengan ayat 54 di mana melihat kepada ungkapan wanita-wanita Mesir hasya lillah, dan melihat kepada ungkapan Zulaikha yang menyebut mengenai inna rabbi, ya, ghafur rahim. Ini menunjukkan adanya tauhid rububiyah ataupun pengakuan adanya Allah yang Esa dalam fikiran mereka. Tetapi ini tidak menafikan yang mereka, sebagaimana disebut oleh Nabi Yusuf AS dalam penjara, telah melakukan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam ayat seterusnya, iaitulah pada ayat 52, maafkan saya, pada ayat 54, 55 dan 56, ya, sebelum saya mengupas ayat-ayat seterusnya, izinkan saya menambah lagi beberapa buah tadabbur yang barangkali terlepas pandang, iaitulah apabila siasatan dilakukan, ayat 51, apabila siasatan dilakukan di mana Raja Mesir berkata, apa sebenarnya yang berlaku, ya, ketika kalian memujuk dan menggoda Yusuf, ya, mengenai dirinya kepada kalian. Lalu ungkapan mereka telah saya jelaskan. Ungkapan ini represent situasi Nabi SAW yang mana tidak dikenali daripada Rasul ini keburukan. Lalu berkatalah seseorang yang tidak menjadi sasaran utama Suruhanjaya siasatan, kerana Suruhanjaya siasatan mahu menyiasat apa yang Yusuf alaihissalam telah sebutkan, iaitu menyiasat wanita-wanita Mesir yang terluka jari mereka dalam program 8 tahun lepas, 10 tahun lepas. Tetapi tiba-tiba dengan sukarela tanpa dipaksa, subhanallah, kerana mengakui akhlak yang menakjubkan yang ditampilkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dalam penjara baginda dihumban. 8 tahun hingga 10 tahun adalah tempoh yang lama untuk Zulaikha rasa bersalah, dihantui rasa bersalah, dan akhirnya dia berubah. Dia menampilkan dirinya dan menyebut kepada Raja Mesir, ya, al-an hasal haq, ana rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Akhirnya musuh kepada Nabi Yusuf ini, ya, akhirnya musuh yang pernah memusuhi Nabi Yusuf ini telah bertaubat, kembali ke pangkal jalan dan mengiktiraf bahawasanya dia yang bersalah, bukan Yusuf alaihissalam, ya. Dan dia meneruskan ucapannya pada ayat 52, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Pengakuan yang aku lakukan ini adalah supaya Yusuf mengetahui bahawasanya aku tidak mengkhianatinya semasa ia tidak hadir di dalam Suruhanjaya mahkamah ini. Ya, kalau ketika dia tiada sekalipun, aku akan bercakap benar. Ya, aku tidak bercakap benar sebab dia ada. Aku bercakap benar kerana dia tiada. Kerana kalau dia ada, barangkali ada kepentingan tertentu yang menyebabkan dia melafazkan sedemikian. Maka kerana tidak ada campur tangan daripada Yusuf alaihissalam yang menunjukkan pengakuan yang benar-benar tulus dan ikhlas. Wa anna Allah, lihat ungkapan isteri Al-Aziz ini. Ya, ada ulama kata suaminya sudah meninggal dunia, tetapi tidak ada qarinah dan dalil menunjuk ke arah itu walaupun zahir ayat. Jadi kita wallahu alam, kita tak tahu adakah suami Zulaikha sudah meninggal dunia selepas 8 tahun 10 tahun merengkuk dalam penjara Yusuf alaihissalam. Kita tak tahu. Bahkan dengan mengatakan suaminya sudah meninggal dunia, ia barangkali menunjukkan Zulaikha ada kepentingan. Dalam pengakuan tu dah suami tak ada.
sewaktu terbaik untuk memiliki semula hati Nabi Yusuf. Jadi kita barangkali akan terdedah kepada pemahaman begitu. Yang penting apa yang Quran sebut secara zahirnya, dia membuat pengakuan yang ikhlas dan dia siap menyebut Allah wa anna Allah la yahdi kaidal khainin. Ya, Allah tidak akan menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Subhanallah, berapa ramai, berapa banyak ayat-ayat Quran yang dirakamkan Allah sampai hari kiamat, yang mana ia adalah satu prinsip-prinsip yang besar yang dirakamkan Allah menerusi lidah wanita. Ya tuan-tuan, banyak prinsip-prinsip penting untuk hidup sebagai khalifah Allah rakamkan atas lidah wanita. Sebagai contoh, ungkapan Malikatus Saba, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, seperti ungkapan wanita Madian, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Dan sekarang ungkapan seorang lagi wanita yang berubah, ya, yang menjadi pembela Yusuf alaihissalam sedangkan dahulu penentang, iaitulah wa annallah la yahdi kaidal khainin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjayakan, ya, percaturan orang-orang yang khianat. Maka benarlah Yusuf alaihissalam dahulunya telah berkata, ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Orang zalim tak akan berjaya. Dan inilah yang dimaksudkan pada ayat 52. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, hasil siasatan diraja menunjukkan Yusuf alaihissalam bersih daripada pertuduhan. Ya, bahkan lebih daripada itu, raja merasakan Yusuf alaihissalam punya akhlak yang sangat mengkagumkan. Ditawarkan pengampunan, ditolak mentah-mentah. Mahu dibuktikan, ya, dia benar-benar, ya, tidak terbabit dalam perkara yang orang sebut-sebut satu ketika dahulu. Sekarang kita berada pada babak seterusnya, di mana Raja Mesir, ya, selepas suruhan siasatan diraja memenangkan Yusuf, inilah waktu raja memanggil Yusuf untuk menghadap ke istana. Waqala al-malik, ya, raja berkata, u'tuni bihi astakhlishu li nafsi. Bawalah datang Yusuf itu, kerana aku mahu menjadikan dia sebagai seorang mustasyar, sebagai seorang penasihat, dan kedudukannya kepada aku adalah kedudukan yang sangat makinun amin. Ayat 54. Kedudukan yang makin, kedudukan yang mantap, tidak akan ada orang berani untuk menggulingkan ataupun kudetakan beliau. Aku beri jaminan, kedudukannya adalah kedudukan orang yang mantap, kedudukannya tidak boleh dijatuhkan oleh sesiapa. Aminun, dia takkan dikhianati oleh sesiapa lagi. Ya, dia akan mendapat satu kedudukan yang bukan sekadar tidak akan terdedah kepada usaha-usaha jahat orang lain di dalam istana. Bahkan beliau ini adalah orang yang diberikan kepercayaan. Yusuf adalah orang yang paling diberikan kepercayaan daripada kalangan orang-orang raja. Dan kerana dia diberikan kepercayaan, dia tidak akan dikhianati oleh sesiapa. Inilah jaminan daripada Raja Mesir. Apa yang kita boleh ambil pelajaran daripada ayat 54 adalah bulatkan perkataan kallamahu. Kallamahu. Kallamahu ini adalah satu prinsip besar apabila memilih seseorang menduduki satu jawatan. Hendaklah adanya musyawarah. Hendaklah ada apa yang kita sebut sebagai approach. Apa yang disebut sebagai merisik, melamar. Kita jangan terus, ya, melantik dalam keadaan jahil tentang kekuatan dia, kelemahan dia. Falamma kallamahu menunjukkan adanya unsur two-way communication. Raja bertanya, Yusuf menjawab. Raja bertanya, Yusuf menjawab. Jadi barangkali kallamahu ini berlaku antara raja dengan Yusuf untuk tujuan pertama sekali mengesahkan adakah tafsiran mimpi itu benar-benar daripada Yusuf. Ya, saya dapat tahu kamu yang mentafsirkan mimpi ini. Ya, boleh tak kamu repeat semula barangkali apa yang telah kamu tafsirkan? Dan barangkali Yusuf ketika repeat inilah tafsir mimpi raja, dia menambah huraian mengenai mimpi berkenaan, iaitulah bukan setakat mimpi tetapi pelan bertindak.
Lalu raja bila mendengar bukan sekadar penerangan daripada Yusuf, bahkan raja lihat depan matanya seorang yang sangat bercahaya, wajahnya berakhlak, subhanallah, penampilannya sangat menyenangkan, maka raja terus ia mengatakan orang ini tidak ada sebarang keraguan, dia adalah penasihat saya. Saya nak mengambil beliau sebagai penasihat. Subhanallah, dari penjara pergi ke istana, from zero become hero, tuan-tuan ya. Ini semua adalah perjalanan yang Allah Ta'ala aturkan. Kalau Raja Mesir tidak bermimpi, ini semua tak akan berlaku. Kalau Raja Mesir bermimpi dan ada pakar-pakar boleh tafsirkan mimpi, bukan Yusuf, ini pun tak akan berlaku, tuan-tuan. Dan kalaulah Yusuf tidak sepenjara dengan orang yang pernah bekerja dengan raja, yang kemudiannya dimasukkan dalam penjara, sepenjara dengan Yusuf, kemudian dibebaskan hidup, ini tak akan berlaku. Dan kalau Yusuf tidak ke penjara, Raja Mesir takkan dapat kenal siapa pakar dalam pentafsiran mimpi ini. Subhanallah. Walaupun ke penjara, berapa ramai ulama boleh hasilkan tafsir. Kerana duduk dalam penjara lah kita ni stay at home saja. Tapi kerana duduk dalam penjara lah Buya Hamka boleh buat tafsir, Said Qutb boleh buat tafsir, Said Nursi dapat hasilkan tafsir. Dan tidak sedikit para ulama yang dipenjarakan kerana idea-idea ya yang begitu tegas kepada pemerintah yang menyebabkan mereka terpenjara. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kita berada pada ayat seterusnya. Dan ayat ini ayat yang sangat besar pengajarannya, ayat 55. Di mana Yusuf alaihi salam telah respon, kallamahu, give and take, two-way communication. Maka raja berkata, nak lantik dia sebagai mustasyar, penasihat utama. Ya, orang nombor 2 ya. Orang paling penting ya, mana-mana menteri pun dia ada setiap usaha politik dia, dia ada setiap usaha sulit dia, dia ada orang panggil PA dia. Tetapi bagi Yusuf, itu bukan tempat yang sesuai dengan kapasiti upaya saya. Apa upaya Nabi Yusuf? Bukan sekadar mentafsirkan mimpi. Upaya Nabi Yusuf adalah dia dilatih barangkali 10 tahun, barangkali 15 tahun, barangkali 20 tahun oleh Al-Aziz dulu. Dia membesar dengan didikan dan exposure daripada Al-Aziz. Maka Al-Aziz barangkali menteri yang membelinya dulu membesarkannya dengan pendedahan ilmu-ilmu ekonomi, ilmu-ilmu sosial, dan dibawa juga ke kadang Yusuf ini duduk di belakangnya di atas kuda barangkali, expose kepada keadaan Mesir. Jadi beliau ada idea tentang bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi ini. Dan saya telah jelaskan, ta'wilul ahadith bukan sekadar ta'birul ru'ya. In kuntum li ru'ya ta'burun. Ta'wilul ahadith juga bermaksud orang yang boleh menemui apakah jawapan yang terbaik kepada sesuatu isu yang terjadi kepada negara. Dia punya firasatnya exactly tepat. Dia tahu apa pelan bertindak yang terbaik. Subhanallah. Satu mukjizat Nabi Yusuf, iaitulah tafsir mimpi. Satu lagi adalah upaya Nabi Yusuf. Ya, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Dia diberikan ilmu, dan antara ilmu berkenaan adalah ilmu ekonomi. Bagaimana memakmurkan negara dengan perbendaharaan Sungai Nil, iaitulah gandum, pertanian dan seumpama dengannya. Sebab itulah beliau berkata atas dasar itu, lantik saya untuk menguasai perbendaharaan negara. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kerana saya sesungguhnya tiada sebarang keraguan di hadapan anda sekarang bahawasanya saya hafizun. Sayalah yang paling memelihara batasan halal dan haram. Hafizun ini terserlah apabila beliau tidak mahu keluar daripada penjara, melainkan telah bersih namanya. Dan dia terbukti seorang yang jujur, seorang yang tidak tergoda dengan wanita di negara yang mana perzinaan ataupun couple ini adalah satu perkara yang normal waktu itu barangkali. Sebab negara maju macam Eropah hari ini lah, mudahnya nak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Tetapi Yusuf ini hafiz. Dia sangat menjaga batasan. Dia tahu apa itu rasuah, dia tahu apa itu riba. Dia akan tahu bagaimana nak menjalankan syariat berkenaan. Kerana dididik sejak daripada kecil
oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Alim, dia terdedah dengan ilmu ekonomi. Dia sudah melihat bagaimana menteri yang membelinya itu menguruskan ekonomi negara, wallahu a'lam. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi. Allah Taala kembalikan kredit kepadanya. Allah Taala mahu kita memahami wa kadzalik, sebagaimana kami mantapkan kedudukan Yusuf sedangkan dahulu dia di lembah kegelapan, iaitu penjara bertahun-tahun. Sekarang kami mantapkan kedudukannya di tempat yang sangat tinggi. Wa kadzalik, demikianlah Allah Taala yang pernah menganugerahkan ketinggian selepas kerendahan, cahaya selepas kegelapan, mulia selepas hina. Allah yang sama boleh kurniakan kepada kita. Saya ulang, Allah yang sama boleh kurniakan kepada kita. Inilah maksud daripada perkataan kadzalik. Allah Ta'ala menghubungkan kisah Yusuf dengan kisah kita. Nak katanya Allah berkuasa untuk berikan kesenangan selepas kesusahan. Allah berkuasa memberikan ketenangan selepas kesempitan. Allah berkuasa untuk mengembangkan rezeki selepas sebelumnya Allah Ta'ala tahan. Allahu Akbar. Yatabawwa'u minha haitsu yasha. Ayat ini menunjukkan Yusuf apabila menjadi menteri Mesir memang tidak silap memilih orang, di mana beliau jarang duduk di istana, beliau banyak duduk di negeri-negeri. Ya, yatabawwa'u, ya, iaitulah duduk untuk tempoh yang lama, minha haitsu yasha, untuk berada di pelbagai negeri. Sebab apa? Sebab nak follow up, nak pantau adakah negara, negeri dalam Mesir ini, rakyatnya, penduduknya, pemimpin setiap negeri benar-benar melakukan apa yang dia kata dulu, agenda menyelamatkan Mesir pada 7 tahun yang kedua. Tazra'una ya sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulih, yang telah saya huraikan dalam siri yang pertama dahulu ya tuan-tuan, bagaimana Yusuf adalah bapa ekonomi Mesir. Bagaimana beliau yang diberikan Allah wahyu memikirkan pelan bertindak 15 tahun. Baginda bukan sekadar menyebut tentang masa depan, tetapi baginda proaktif, main peranan, bertanggungjawab, be part of solution. Jangan setakat cakap je, main peranan. Lepas tu dia minta jawatan. Hukum asal meminta jawatan tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan oleh syarak. Melainkan dua situasi. Ya, kata para ulama kita. Yang pertama, anda mendapati posisi berkenaan, kalau dikosongkan dan anda tidak ada di situ, maka orang yang korup akan duduk, orang yang zalim akan duduk, itu lebih bahaya. Maka anda pergilah duduk di situ di posisi berkenaan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, anda ada quwwah, anda ada kompetensi, anda ada kepakaran untuk berada dalam posisi berkenaan. Dua syarat mesti dipenuhi, barulah boleh meminta jawatan. Dan hukum asalnya tidak boleh. Kerana jawatan itu nadamah. Jawatan itu taklif yang akan ditanya Allah di hari akhirat dan boleh menjadi sumber penyesalan seseorang di hari akhirat. Maka Yusuf menampilkan satu sikap sukarela, tidak disuruh, untuk mengambil tanggungjawab membantu negara Mesir. Ya. Lalu nusibu bi rahmatina man nasha, dan kedatangan Yusuf alaihi salam ini tuan-tuan, ya, adalah rahmat daripada Allah kepada penduduk Mesir. Saya yakin dan percaya Yusuf bukan hanya memantau rakyat di negeri-negeri ini, adakah mereka bertindak ikut pelan yang telah beliau gariskan sebagai Al-Aziz, sebagai menteri yang memangku jawatan raja, follow up semua negeri. Tetapi baginda berdakwah, menyampaikan tazkirah, memberikan khutbah, memberikan peringatan kepada penduduk Mesir, ya, sebagaimana baginda lakukan kepada dua banduan dalam penjara. Ayat Quran, ya, sebelum dan selepas sangat penting untuk kita baca supaya kita nampak apa yang Allah tak sebut, kita boleh faham ia berlaku. Memang tidak disebut adakah Nabi Yusuf ini berdakwah ke tidak bila pergi ke negeri-negeri ini, tetapi kerana tadi kita singgah pada babak baginda dalam penjara, maka fahamlah, kalau dua orang ini dia berdakwah, apatah lagi 20,000 orang, 200,000 orang di sebuah negeri di seluruh Mesir.
Jadi tuan-tuan, wala nudhi'u ajral muhsinin. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ini adalah satu bentuk sikap orang-orang ihsan, orang yang muhsinun, orang yang melakukan seolah-olah Allah melihat dia ataupun dia melihat Allah, dan Allah beri berita gembira, Allah takkan tinggalkan orang yang benar-benar ada sifat ihsan dalam kerja buatnya. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu melakukan sesuatu kerja seolah-olah Allah melihat kamu, seolah-olah kamu melihat Allah. Dan seandainya kamu tidak dapat melihat Allah, kamu kena yakini Allah sentiasa melihat kamu. Tuan-tuan, kita takkan dapat lihat Allah kerana kita di dunia kita tidak mati. Maka apa maksud hadis ini? Kamu bekerja seolah-olah kamu melihat Allah. Maksudnya, ya, kamu apabila bekerja, kamu merasakan kebesaran Allah. Kamu merasakan kekuasaan Allah. Kamu merasakan dialah yang memberikan kamu idea, memberikan kamu rezeki, memberikan kamu kelebihan itu dan ini. Namun sekiranya kamu tidak dapat sampai ke makam itu, sekurang-kurangnya makam yang kamu kena pegang adalah segala perbuatanmu dicatat. Ya, ada yang memerhatikan. Allah yang memutuskan raqibun atid. Tuan-tuan, demikianlah ayat 56. Ayat 57 lebih kurang Allah Ta'ala nak menyebut mengenai wala ajrul akhirati lillah walal akhiratu wala ajrul akhiratu khairul lilladina amanu wa kanu yattaqun. Kita kena beri perhatian kepada ayat ini supaya tidak hanya hero worshipping, hanya bangga dengan kisah Nabi Yusuf ataupun jadi orang yang didn't get the point, iaitulah baca surah Yusuf hanya untuk tampankan diri ataupun tampankan anak dalam kandungan. Ini orang yang tak faham apa poin kisah ni. Poin kisah ni adalah ayat 57, iaitulah Allah Ta'ala akan beri ganjaran pada orang yang perangainya seperti Nabi Yusuf. Apa perangai Nabi Yusuf? Lilladina amanu, yang percaya Allah Ta'ala pasti mengurniakan kebaikan ketika berlaku keburukan. Dihumban dalam telaga, dihumban dalam penjara, ada kebaikan Allah Ta'ala tengah tu. Wa kanu yattaqun, dan mereka konsisten bertakwa, memelihara diri daripada melakukan keburukan dan kemaksiatan. InsyaAllah dalam siri selepas ini kita akan mula berbicara tentang kedatangan saudara-saudara Yusuf.